Baik, Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Intan dan Nur Iskandar. Selamat pagi. Ya, selamat pagi kembali. Selamat pagi. Ya, jadi Ernie tadi kita ada juga tanyakan kepada Madini, rakan kita dari daerah Blight yang mengenai dengan tips daripada mengelak daripada pembaziran. Apabila kita membeli belah. Jadi mungkin Ernie sendiri ada tips yang dapat dikongsi bersama dengan kita dan juga penonton. Silakan. Ya, kalau saya sendiri sebenarnya berbeza lah ya di mana tempat kita ni mengaga untuk membeli belah ini. Kalau ke gerai-gerai makanan contohnya memang hanya membawa tidak lebih daripada RM5 ya. Kalau berbezalah kalau ke kedai besar ni orang kita ni itu dah dapat dijangkakan lagi lah. Dapat saja. Kalau orang yang sudah beranak pinak ni biasalah. Ya, jadi maksudnya itu kalau di tempat macam pasar raya ataupun di tempat-tempat yang besar ya untuk shopping, memang perbelanjaannya mengambil memang betul ya Ernie ya, mengambil nyorang perbelanjaan yang agak besar, maklum sajalah keluarga kan, nyorang untuk memenuhi keperluan keluarga ya. Tapi kalau RM5, alhamdulillah kan untuk ke gerai ya. Itu satu macam mungkin satu tips atau amalan yang dapat kita ni contohilah juga ya. Sebab kalau di gerai-gerai ya biasanya makanan RM1 ya. Ada tapi kalau saya lebih tu. Lebih ya. Kalau saya lebih. Baik, untuk seterusnya kita ingin mengetahui juga ya ni akan keadaan cuaca di daerah Tutong pada pagi ini mungkin dapat dikongsikan. Ya, pagi ini alhamdulillah cuaca di daerah Tutong baik-baik saja dalam keadaan cerah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan Ernie kami serahkan terlebih dahulu kepada Ernie untuk berkongsi apa khabar semasa yang akan dibawakan. Silakan Ernie. Baik, terima kasih Nur Intan dan Nur Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita dapat bersama hari ini Auda untuk berkongsi antara maklumat yang kita terima dan juga satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita ya. Baik, jangan lupa esok ini makluman khusus untuk penduduk-penduduk di bawah Mukim Lamunin ya. Esok akan diadakan majlis pengundian dan pemilihan calon penghulu Mukim Lamunin daerah Tutong. Bertempat di Balai Raya Kampung Lamunin, Mukim Lamunin daerah Tutong bermula pukul 7.45 pagi ya, harap maklum. Baik, untuk seterusnya kita akan beralih menyaksikan pengisian bahan visual hari ini. Siapa sangka bermula daripada hanya sekadar hobi dan minat yang mendalam dalam dunia pertukangan kayu telah menjadi insan yang bersemangat tinggi ini menceburi dunia keusahawanan sehingga mampu menjana pendapatan bulanan yang memberangsangkan. Meskipun beliau masih lagi menuntut di salah sebuah institusi pendidikan tinggi di negara ini dan mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak menjurus kepada seni pertukangan kayu. Namun atas dasar minat ditambah dengan kerajinan serta ketekunan untuk mempelajarinya sendiri melalui laman-laman sosial dan sebagainya, Awang Abdul Waliul Hakim bin Saiful Rizal yang menetap di Kampung Penanjong tidak pernah mengeluh, bahkan meneruskan usaha ini sehingga mampu menghasilkan produk-produk daripada kayu. Mulanya start pada dalam bulan 7 masa first wave COVID. Masa tu cuti lah kan, ada buat apa-apa. Kali ada melarta lihat arah YouTube banyak video soal pertukangan. Kali dicubalah beli mesinnya satu-satu. Kali makin lama makin banyak mesin. Kali lepas siap apa yang akan ku buat itu, macam merasa rugi tiap. Kali diteruskanlah, dijual-jual lah barangnya terus. Bisnes ini kira official bulan Ogos 2020. Awal-awal tu memanglah sebagai baru bermula, banyak yang menjadi barangnya, banyak ada cara-cara yang salah, ada juga barangnya yang menjadi. Lepas itu ada macam sikit lagi accident lah dengan dia punya mesin itu pasal belum berapa mahir dengan barang-barang baru. Tapi alhamdulillah
Lepas belajar lagi sikit-sikit, slowly saja. Lepas itu mula berkembang lah ia punya skill dalam pertukangan kayu. Untuk bisnes saya more fokus towards membuat barang custom lah. Bukannya macam membuat macam factory ada berkeluarkan satu jenis barang banyak-banyak. Barang yang saya buat mostly macam perabot rumah dan perabot persendirian, macam meja belajar, ada minta buatkan kotak-kotak, ada almari, tapi more towards yang bukan jenis factory made lah, yang barangnya yang damit-damit sajalah. Tapi alhamdulillah sekarang cuba menceburi untuk membuat kabinet dapur, membuat kabinet-kabinet yang lagi besar lah. Pastinya tidak semua individu mampu menghasilkan pelbagai set perabot perhiasan yang kemas, berkualiti dan cantik tanpa adanya kesabaran yang tinggi, ilmu dan teknik yang tepat. Namun nekat untuk melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh merupakan perkara asas dalam menceburi bidang seni kreatif pertukangan kayu, di samping memperbanyakkan membaca serta meneroka secara meluas akan bidang-bidang yang berkaitan dengan seni kraft daripada kayu. Cabaran yang paling besar bagi saya adalah masalah. Pasal saya student juga, kali untuk mencari masa untuk membuat barang kayu ini untuk bisnes saya ni amatlah sukar dan tidak tentulah. Pasal kalau sekolah kadang-kadang ada yang kelas mengajut, tambah ada assignment. Kali di sanalah cabaran buat saya lah, masalah saya dari segi masa. Dalam masa setahun lebih ini, barang yang paling saya kepayahan membuat katil queen berlaci. Pasal saya kepayahan memasang formikanya lah. Formika ni macam sejenis plastik yang dilakat di atas kayu itu untuk sebagai ia punya finishing, sebagai ia punya warna. Dan kalau memakai formika ni, ia anda dapat salah sikit. Kalau salah sikit, ia punya barang itu jadi rusak teruslah. Kalau pertukangan kayu ni, yang kalau bagi saya lah, kalau kan lihatkan ia lawa, yang paling penting kita ni kalau Englishnya kita ni sanding dulu. Dalam stage sanding itulah yang paling penting lah bagi saya. Pasal di sana tani membuang macam ada kesan-kesan saw marks. Kalau kesan-kesan gigi dari mata pisau tu tani buang. Lepas itu tani bagi tani gosok kayu kertas pasir sampai ia licin. Lepas itu baru bagi finishing. Jadi finishingnya tu kalau bagi saya punya preference menggunakan yang wax yang dari bahan natural, iaitu beeswax. Itu ia punya finishingnya ya lebih kemas lah. Tapi mengambil masalah juga untuk mahir dalam bidang finishing. Tapi tidak apa-apa. Apa-apa ni kalau dalam bertukangan kayu, kita ni ambil saja masalah untuk membuat. Pasal kalau kayu, kalau sudah salah, tidak dapat lagi dipayahkan untuk ia dikembalikan bentuk asalnya. So, saya punya goal is to buka kedai, buka workshop besar dan dibukakan untuk orang ramai lah untuk menggunakan mesin-mesin saya. Awang Abdul Waliul Hakim yang menjalankan perniagaan secara home base juga mengongsikan yang pemilihan jenis kayu juga penting untuk membuat perabot kerana ia memberi impak kepada final produk yang beliau hasilkan. Antara kayu yang menjadi pilihannya adalah kayu meranti kerana kayu tersebut mempunyai tekstur keras dan memiliki ketahanan yang lama di samping mempunyai warna serta corak urat-urat kayu yang unik dan menarik.
Usaha yang dikerah dari tahun 2020 ini tetap utuh buat beliau untuk mendedikasikan kemahiran pertukangan kayu dengan memperluaskan lagi skop penghasilan produk mengikut citarasa para pelanggan beliau, kerana apa yang penting adalah kepuasan pelanggan yang menjadi keutamaan serta kualiti produk yang dihasilkan.